يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون
Sadaqallahul azim. Dan ingatlah hari ditiup sangkakala. Lalu terkejutlah gerung gementar makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Dan kesemuanya akan datang kepadanya dengan keadaan tunduk patuh. Dan kau melihat gunung Ganak, engkau menyangkanya tetap membeku, padahal ia bergerak cepat seperti bergeraknya awan. Demikianlah perbuatan Allah yang telah membuat tiap-tiap sesuatu dengan serapi-rapi dan sebaik-baiknya. Sesungguhnya ia amat mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Sesiapa yang datang membawa amal kebajikan yang telah dikerjakannya, maka ia akan beroleh balasan yang lebih baik daripadanya. Dan mereka akan beroleh aman sentosa daripada kejadian-kejadian yang mengerikan pada hari kiamat itu. Dan sesiapa yang datang membawa amal jahat yang telah dikerjakannya, maka sudah tentu mereka akan ditumuskan mukanya ke dalam api neraka. Sampai dikatakan kepada mereka, kamu tidak diberi melainkan balasan apa yang kamu telah lakukan. Katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah diperintahkan supaya menyembah Allah Tuhan negeri Mekah ini yang telah menjadikan suci lagi dihormati dan yang menguasai segala-galanya. Dan aku diperintahkan supaya tetap menjadi dari orang-orang Islam yang menyerah diri bulat-bulat kepadanya. Dan supaya aku sentiasa membaca Al-Quran. Oleh itu sesiapa yang menurut petunjuk Al-Quran dan beramal dengannya, maka faedah perbuatannya itu akan terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi amalan. Dan katakanlah wahai Muhammad, segala puji tertentu bagi Allah yang melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung. Ia akan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya, supaya kamu dapat mengetahui dengan jelas nyata. Dan Tuhanmu tidaklah lalai akan segala yang kamu lakukan. Kita berada pada ayat-ayat terakhir surah An-Naml, surah yang ke-27 pada juzuk yang ke-20 ini. Bermula ayat penafsiran kita pada malam ini, iaitu ayat 87 sehinggalah ayat 93. Ayat yang kita bacakan masih membicarakan tentang keadaan tanda kiamat. Suasana bila mana kiamat berlaku. Bagaimana keadaan alam yang dihuni ini dan bagaimana kesudahan setiap makhluk atas perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia dahulu. Kemudian ayat ini ditutup dengan memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menyibukkan diri dengan beribadat kepada Allah, memujinya dan membaca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa setiap perbuatan-perbuatan yang jahat, keji dan mungkar tetap akan mendapat balasannya, cepat ataupun lambat. Dan juga Allah Ta'ala menjelaskan bahawa tugas baginda sallallahu alaihi wasallam ialah untuk terus menyampaikan dakwah dan tidak ditanya kepada Rasulullah tentang apakah manusia menerimanya ataupun tidak, tetapi perintah menyampaikannya. Ini secara umum ayat-ayat yang kita bacakan. Kalau sebelum ini pada ayat yang ke-82 sehingga 86 kita menceritakan tentang tanda kiamat yang kelima yang berkait dengan keluarnya Dabbatul Ard yang akan keluar ketika mana terbitnya matahari di sebelah barat, membawa cincin Nabi Allah Sulaiman dan tongkat Musa, keluar di Bukit Safa di Makkah Al-Mukarramah dan mendatangi manusia untuk menjelaskan siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Sehingga pada waktu itu
Setiap wajah beriman dikenali dan wajah orang kafir dikenali. Itu kejadian terakhir di dunia yang berupa tanda. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menyebut tentang kebinasaan dunia. Bagaimana kebinasaan dunia itu berlaku? Matahari keluar sebelah barat, dunia belum binasa. Itu tanda kiamat. Keluarnya Dabatul Ard, dunia belum binasa. Itu tanda kiamat. Keluarnya asap, dunia belum binasa. Itu tanda kiamat. Keluarnya Ya'juj Ma'juj, itu tanda kiamat. Dunia belum berlancur. Segala benda yang kita sebut sebelum ini, baik daripada 65 tanda dan berikutnya tanda-tanda besar, semua tidak menunjukkan bahawa dunia akan hancur. Tetapi kiamat menghampiri. Dan pada ayat yang kita akan bacakan pada malam ini, itu ayat 87, menjelaskan bagaimana berakhirnya dunia yang disebut kiamat. Sebelum ini kita bicara tanda kiamat. Dan tanda kehancuran. Sekarang ialah kehancurannya. Allah berfirman, wa yauma yunfakhu fis-sur. Pada hari ditiupkan sangkakala. Bermula tiupan sangkakala itulah yang dikenali sebagai hari ketakutan besar. Al-Faza'ul Akbar. Faza' makna takut sungguh sehingga hilang akal. Kita kalau takut masih ada akal, belum sungguh-sungguh takut. Dia takut ni sampai akal hilang. Dia kerana ketakutan. Sehingga kalau ibu mengandung, gugur kandungan. Kalau yang menyusukan anak, lupa ada anak yang dipegang yang menyusukan anak. Semua manusia lupa apa yang dibuat, dia takut. Dan semua orang tak akan ingat sesiapa melainkan dirinya. Kita kalau takut masih ingat orang lain, kita belum takut ke puncak. Takut sebenarnya bila kita lupa mengingati orang lain. Hanya kita bimbangkan diri kita. Sebagaimana takut waktu sakaratul maut. Waktu kita sakaratul maut, kita tak akan fikir orang lain. Kalau kita masih fikir anak, bini itu belum sakaratul maut. Bila sakaratul maut ialah kita lupa memikirkan orang lain melainkan diri kita. Penyesalan kita dan sebagainya. Mula kita akan menyalahkan orang-orang sekeliling kita yang menjadikan kita tidak ingat Allah. Baik isteri, baik anak-anak. Bagi orang yang berada dalam keadaan penyesalan. Maka ini keadaan paling takut. Allah nak cerita tentang Faza'ul Akbar, ketakutan besar yang melanda semua orang. Kalau mati tu yang kena sakaratul maut je. Yang tak kena sakaratul maut mungkin masih lagi sibuk makan, sibuk kerja, sibuk meeting. Sebab yang kena sakaratul maut ni seorang dua ni. Tapi hari kiamat ini semua berada dalam ketakutan. Yang disebut sebagai hari tiupan sangkakala. An-nafkhah. Bila Allah menyebut yauma yunfakhu. Pada hari itu, yang hari kiamat, yunfakhu, ditiup sangkakala. Fis-sur. Sur ialah sejenis alat yang Allah jadikan, yang Allah berikan kepada malaikat Israfil AS bagi meniupnya. Setengah ulama menyatakan sur itu daripada cahaya. Yang bentuknya berupa seperti tanduk. Macam kita sebut macam bentuk saxophone. Tiupan tadi. Yang berada di mulut Israfil AS. Meniupnya. Dengan tiupan, dengan dua tiupan. Itu tiupan pertama ialah tiupan yang mematikan. Mati semua. Melainkan orang yang dikehendaki Allah tak mati lagi. Siapa? Israfil AS. Kerana Israfil dia tiup, kalau dia mati tak berlaku tiup dengan sempurna. Melainkan orang yang dikehendaki oleh Allah. Bila Allah menyatakan fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Maka takutlah seluruh makhluk di langit dan di bumi yang berakhir dengan kemusnahan dan kematian, melainkan orang yang dikehendaki oleh Allah. Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Bila kita sebut tadi tiupan ada dua maratan. Satu tiupan menyebabkan semua mati, melainkan ada yang dikecualikan oleh Allah yang tak mati. Dan tiupan yang kedua untuk menghidupkan semua. Kerana pada tiupan kedua di dalam sur atau alat tiupan, di dalamnya semua roh manusia. Bila ditiup, maka roh ini tercampak keluar menuju ke jasad-jasad yang sudah tersedia. Tiupan pertama, mati semua. Tiupan kedua, roh-roh manusia semuanya berada di dalam alat tiupan tadi. Bila ditiup, maka melantung keluar mencari jasad masing-masing. Untuk masuk. Prosesnya. Artinya ada dua tiupan. Setengah ulama kata ada tiupan. Satu tiupan pertama, tiupan untuk menakutkan. Maka bunyi kuat, takut. Orang pun terkejut, ni bunyi apa? Ni suara apa? Diikuti tiupan kedua, mati.
Diikuti tiupan ketiga, hidup balik. Tapi yang masyhur di kalangan pandangan ulama berdasarkan nas dan ayat Al-Quran dengan dua tiupan. Tiupan pertama, maka tiupan ini akan menjadikan semua mati sebagaimana firman Allah Ta'ala dan ayat lain dalam surah Az-Zumar. Wa nufiqa fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Maka ditiup sangkakala, maka mati sekali di langit dan di bumi melainkan orang yang dikecualikan oleh Allah. Manakala tiupan kedua, Allah Ta'ala sebut di dalam surah yang lain atau di dalam ayat yang lain, Allah berfirman, summa nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sekali lagi, tiba-tiba manusia semua bangkit kembali dan melihat keadaan kiamat. Melihat keadaan mereka dihimpunkan. Dalam ayat yang lain, surah Yasin, Allah berfirman, wa nufiqa fis sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Maka ditiup sangkakala, tiba-tiba mereka ini keluar menuju ke tempat perhimpunan manusia. Ini dua tiupan. Tiupan pertama dan kedua. Dan kita katakan tadi yang dikecualikan. Allah tak mati ialah siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat Israel. Ini 4 malaikat yang tak mati ketika mana tiupan sangkakala. Dan setengah ulama kata yang tidak mati juga ialah orang mati syahid. Kerana mereka ini disebut oleh Allah fa innahum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kerana mereka ini bila Allah Ta'ala menyatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu ingat orang yang mati syahid itu mati, bukan mereka hidup dan kadang kamu tak menyedarinya. Baik, kita mau tengok apa beza orang mati biasa dengan orang mati syahid. Kerana semua mereka hidup. Dengan maksud bila kita mati, kita akan hidup di alam barzakh. Dan orang syahid mati, mereka juga hidup di alam barzakh. Dan ahli syurga bila orang tu baik, dia mati, dia juga akan mendapat rezeki. Maka apakah maksud mati bagi para syuhada? Yang mereka ini hidup di sisi Allah. Dan apakah maksud mati orang beriman yang mereka ini hidup di alam barzakh? Kita semua nanti bila mati hidup alam barzakh. Sebagaimana juga orang mati syahid, dia mati dan dia hidup alam barzakh. Maka apa beza mati mereka mati orang biasa? Kerana mati mereka tidak akan diikuti dengan kematian. Manakala mati yang lain akan diikuti lagi dengan, kita katakan, walaupun setengah ulama kata dia tak mati, dia akan pengsan. Artinya, bila berlaku tiupan sangkakala, penghuni kubur juga akan kita katakan, kalau ahli dunia mati, penghuni kubur dia akan diam. Dia tak boleh bergerak, dengan kata lain dia pengsan. Sebab tak akan berlaku mati 2 kali pada manusia. Tapi orang mati syahid tak ada. Dia tak merasa kegerunan itu. Dia tak pengsan pun pada hari itu. Sebagaimana para malaikat yang dikecualikan oleh Allah. 4 malaikat yang kita sebut Israfil yang tiup sangkakala, Mikail dan juga malaikat Israel. Malaikat Mikail ini malaikat Jibril, Israfil dan Israel. Tetapi keempat-empat malaikat ini akan dimatikan oleh malaikat pencabut nyawa. Maka malaikat Israel ataupun malaikat Malakul Maut, dia akan cabut nyawa malaikat Mikail. Kemudian dia akan cabut nyawa malaikat Israfil. Kemudian dia akan cabut nyawa ketua malaikat Jibril AS. Kemudian dia berada antara 2 syurga dan neraka dan dia mencabut nyawanya sendiri. Kerana Malakul Maut ni dia tak mati dengan sebab tiupan sangkakala. Dia dikecualikan sebab Allah SWT illa man sya', melainkan orang yang dikehendaki dan dikecualikan. Berdasarkan hadis-hadis dan kata-kata para alim ulama, yang dimaksudkan man sya' Allah 4 malaikat ini. Dan setengah kata para syuhada. Bagaimana malaikat ni mati pula? Malaikat ni mati dengan dicabut nyawa oleh malaikat Israel atau Malakul Maut. Dan bagaimana Malakul Maut mati pula? Dia mencabut nyawanya sendiri. Dia berada antara syurga dan neraka. Dia tengah dan dicabut. Dan jeritannya kalau didengari oleh makhluk yang hidup pasti akan mati. Untuk menunjukkan hakikat mati itu memang sakit. Sakit. Umpama kita lah kalau orang perempuan beranak tu memang sakit. Kalau tak sakit lah tak, memang sakit beranak. Dia tak sakit mula, dia sakit lepas tu. Tak sakit ustaz, kita orang abuse endurance misalnya. Kita buat gitu. Lepas tu sakit lah. Kita orang operation tak sakit. Lepas tu sakit lah. Tetap beranak tu sakit. Cepat atau lambat sakit. Mati ni macam mana pun sakit. Dia sakit. Melainkan beberapa golongan yang Allah kecualikan. Kecualikan. Sakit bukan satu
kita katakan keaiban mati. Tapi itu ialah perjalanan mati. Macam kita lah, kalau sekiranya kita terlanggar batu, sakit tak kaki? Sakit, itulah perjalanan hidup kita, sakit. Kita terantuk, sakit tak? Sakit. Maka mati sakit, tapi sakit bagi kematian bagi orang beriman itu penghapus dosa dia. Pengangkat darjat. Sebab itu disebut dalam hadis, al-mautu kafaratun lil mu'min. Kematian itu penghapus dosa orang beriman. Kalau masih ada sisa atau baki-baki dosa-dosa orang beriman, sakit sakaratul maut menghapuskannya. Sehingga dia datang bertemu Allah dengan tidak membawa dosa. Maka itu sakit bagi orang beriman. Kemudian kata Allah, wa kullun atauhu dakhirin. Semua makhluk Allah, semua mendatangi Allah Subhanahu wa taala untuk dihisap dan disoal jawab. Ketika itu manusia datang dengan penuh kehinaan. Kalau sekiranya dia ni kafir. Tetapi dia datang dengan penuh kemuliaan. Kalau sekiranya dia orang beriman. Orang kafir dia datang sebagai pesalah. Maka datangnya dengan penuh ketakutan, kekejutan. Orang beriman datangnya dengan penuh rasa gembiranya. Kerana menunggu balasan yang baik di sisi Allah. Dan ayat yang lain Allah sebut, in kullum man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Semua sesudah berlakunya kiamat akan datang jumpa Allah sebagai seorang hamba. Dan ayat yang lain Allah berfirman, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdi. Pada hari kamu akan dipanggil di hadapan Allah, maka kamu akan memenuhinya dengan memuji Allah Ta'ala. Dan ayat yang lain Allah menyebut, thumma idza da'akum da'watan minal ard idza antum takhrujun. Kemudian bila mana Allah memanggil kamu semua, maka semua akan datang menemui Allah SWT. Dan ayat yang lain Allah berfirman, yauma yakhrujuna minal ajjasi sira'a ka'annahum ila nusubin yufidun. Pada hari di mana mereka keluar daripada kubur-kubur mereka, bersegera menuju kepada Tuhan mereka. Bercepat-cepat untuk bertemu ataupun untuk menghadap Allah SWT. Kemudian Allah menyebut tanda yang kedua kiamat. Bagaimana kehancuran kiamat ini? Pertama, cupang sangkakala. Kemudian Allah sebut satu gambaran yang paling dahsyat dalam kiamat. Apa dia? Watarul jibal. Kamu tengok gunung ganang. Tahsabuha jamidatan. Kamu ingat dia kukuh di tempat dia. Wahya tamurru marras sahab. Sedangkan kerana kiamat dan tiupang sangkakala, gunung ganang ini berterbangan. Gunung ganang akan tercabut daripada tapaknya. Lalu berterbangan. Dan proses gunung ganang itu terbang. Dia terbang seumpama ya orang melihat pada waktu di tiup sangkakala dengan gunung berterbangan. Bayangkan ni gunung ni objek paling besar dalam dunia. Gunung. Kita kan kalau tengok gunung ni objek paling besar. Yang kedua objek besar adalah laut. Yang besar sekali apa dia? Gunung. Panjang gunung. Besar nampak. Ini paling besar. Tiba-tiba bergerak. Dia bergerak dengan kelajuan. Umpama kita tengok kapal besar yang bergerak. Dia ingat macam dia tak bergerak. Tak, dia bergerak. Dia menjadi awan yang bergerak. Gunung ganang waktu itu umpama awan-awan yang bergerak. Dan dia melalui beberapa proses. Di mana Allah gambarkan gunung-gunung ganang ini dalam banyak ayat. Bagaimana proses ini berlaku. Bermula daripada tercabut daripada tapak dia. Sehingga dia berterbangan bagaikan kapas. Terbang nampak ringan bagaikan kapas. Kemudian Allah Ta'ala jadikan dia hancur lebur. Kemudian Allah jadikan dia seperti habuk. Kemudian Allah jadikan dia seperti habuk-habuk kecil yang dilihat pada pancaran cahaya matahari. Nak beritahu gunung ganang ini hancur lumat. Dalam proses kiamat berlaku ini, gunung ganang ni macam jadi tepung gandum. Macam kita ambil sesuatu, kita letak dalam lesung batu, kita tumbuk sehancur-hancurnya. Gunung ini mula tercabut, kemudian mula pecah-pecah, hancur, kemudian menjadi debu. Kemudian dia menjadi seperti, dia panggil disebut sebagai syu'a. Dia seumpama macam saya cerita dulu, bila cahaya matahari memancar, kita nampak macam abu-abu ada mulai cahaya tadi. Maka gunung ganang jadi macam tu. Maka proses ni. Baik, bilakah proses gunung ini bergerak ni? Para ulama menyatakan proses ini berdasarkan ayat ini. Ia bergerak ketika mana tiupang sangkakala. Dan manusia pun mati. Maka berlaku pembentukan dunia untuk kali kedua. Atau dikenali mahsyar.
Dalam perbentukan tadi kerana Allah Ta'ala, kerana Nabi SAW menyebut bahawa bumi mahsyar itu tidak mempunyai tempat tinggi. Tidak juga punya lubang. Tidak pula ada tempat berlindung. Dia flat. Dia panggil afraq. Maksudnya tak ada orang boleh berlindung, balik gunung, balik pokok, tak ada. Dan kita kan, dalam keadaan tertentu, kita kan manusia suka sembunyi. Suka sembunyi, cari tiang, sembunyi belakang tiang. Cari rumah, sembunyi belakang rumah. Itu memang perangai manusia. Kena pula tak ada kuliah lama, lagi seronok sembunyi. Ya ustaz tak nampak. Kat tempat ni lah cerita kat lain ni. Ni orang suka sembunyi. Biar tak nampak. Atau dia nak tidur, sembunyi belakang. Jadi, padang mahsyar kelak, dia tak ada tempat sembunyi. Tak ada orang boleh sembunyi dalam lubang. Tak ada orang boleh sembunyi belakang gunung. Tak ada orang sembunyi belakang pokok. Tak ada. Dia rata. Semua kelihatan. Tidak ada langsung tanda yang boleh manusia boleh berlindung. Tak ada. Walau kita katakan sebatang pokok halus pun tak ada. Dia bayda'u afra'u. Bersifat rata flat. Nampak. Waktu itu manusia melihat gunung ganang itu hilang. Dari tapak. Lihat. Maka tak ada. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, selepas menyebut dua proses tadi. Proses tiupan sangkakala dan proses hilangnya gunung daripada muka bumi. Dan ditukar keadaan bentuk muka bumi. Bentuk yang lain yang disebut sebagai mahsyar. Tempat berkumpul. Bila Allah Ta'ala menyebut, Sun'allah alladhi atqana kulla syai'. Lihatlah kejadian Allah. Yang begitu hebat, yang begitu teliti. Proses kiamat itu pun sebagaimana Allah jadikan proses langit bumi ini dengan ketelitiannya. Apa jadi dulu? Kemudian kenapa berkembang. Kemudian dalam proses kiamat pun sama. Allah tak jadikan kiamat ni datang, dia punya tanda-tandanya mengejut. Sekaligus. Tidak, dia datang proses dia. Proses pertama yang kita sebut. Kalau dalam tanda kecil, kita dah nampak tanda-tanda dia. Kemudian kalau kita lihat proses tanda besarnya, bermula daripada Mahdinya, yang menjadi penghubung antara tanda kecil dan tanda besar. Mahdi. Diikuti dengan keluarnya Dajjal. Maka diikuti turun Nabi Isa. Lalu membunuh Dajjal. Diikuti keluar Ya'juj Ma'juj. Kemudian Allah matikan Ya'juj Ma'juj. Maka diikuti, kita katakan keluarnya matahari sebelah barat. Dan datangnya Dabbatul Ard. Kemudian datangnya Dukhan, asap. Yang dihidup oleh orang beriman, mereka hanya sesama. Dihidup oleh orang kafir, maka mereka mati. Proses itu berlaku dengan begitu tertib. Ini sebut sun Allah. Alladhi atqana kulla syai'. Bukan lihat kejadian kita manusia dalam perut mak kita. Bermula dari satu benih. Apa jadi? Segumpal darah. Kemudian dagingnya. Kemudian dia bentuk tulang belulangnya. Dia tak terus tiba-tiba besar dalam perut mak kita. Pasti mak kita tak boleh sesuaikan diri. Ya, bila ngandung dia terus besar perut. Tak mungkin. Dia nak sesuaikan diri bawa bebanan anak tadi. Yang dia kalau berat 50 kilo dan naik 62 kilo. Proses itu secara perlahan-lahan. Sehinggalah takamulat sempurna 9 bulan. Ia benar-benar bersedia untuk keluar. Dan bayi ni juga bila keluar dia ada prosesnya, giginya tak ada dulu. Bayangkan kalau baby ni keluar tu ada gigi. Payahlah nak menyusu. Oleh kan tak ada prosesnya. Dan gigi susu dulu keluar. Sempurna gigi susu 22 batang. Masuk pula gigi kekal. Prosesnya. Ini dipanggil sun Allah alladhi atqana kulla syai'. Kalau kita lihat semua kejadian Allah. Kejadian yang paling besar yang kiamat. Bagi tanda kebesaran Allah dan kekuasaannya. Bukan pada semua makhluk-makhluk Allah. Tengok rama-rama macam mana dia terbentuk. Daripada ulat nampak tak lawa pun. Sehingga dia menjadi rama-rama yang berwarna-warni. Daripada ulat tak boleh terbang. Sehingga dia menjadi rama-rama yang boleh terbang bebas. Kita juga daripada tak boleh berjalan. Akhirnya sampai kita boleh berjalan, berlari. Lalu sampai tak pergi kuliah. Boleh berlari, jauh sangat berlari. Artinya ini dipanggil sunnah Allah alladhi atqana kulla syai'. Inilah dia kejadian yang Allah buat pada kita. Semua ajaib. Tengok buah-buahan daripada putih sampai dia jadi sempurna. Tengok buah kelapa. Tengok bagaimana buah kelapa tercipta. Tuan-tuan fikir tak bagaimana pokok buah kelapa ni ada air. Dan kalau ikut kajian, air kelapa ni lebih ataupun air yang kedua terbaik selepas Zam-Zam. Air kelapa. Sifat air kelapa. Tuan-tuan tengoklah pokok kelapa sifat dia. Macam mana dia mengandungkan air tadi. Memberi manfaat airnya dan sebagainya. Ni pokok kelapa pokok paling mudah je. Tanam tak payah fikir siram. Tanam,
InsyaAllah hidup. Dan dia pun tak ada musim. Tak ada orang kata ni musim kelapa. Tak ada orang sebut musim kelapa. Dia ada je. Kita boleh gulai tiap-tiap hari, boleh makan kelapa tiap-tiap hari, boleh. Lihat kejadian Allah pada setiap buah. Sebahagian buah ada musim, sebahagiannya tak ada. Setiap ciptaan Allah, bila kita renung, melahirkan dahsyat, kedahsyatan. Kehebatan ciptaan Allah. Tengok ikan. Kalau tengok ikan di laut, di sungai, tengok sifat ikan. Yang kecil, yang besar. Yang sedap makan. Kenapa ikan tu banyak tulang? Kenapa ikan ada sisik? Kenapa tak ada sisik? Kenapa ada makhluk Allah yang ada cengkerang? Kenapa tak ada cengkerang? Semuanya menunjukkan kehebatan ciptaan Allah Ta'ala. Ia mesti berfungsi. Sebab tu kita kalau setiap, yang kita sebut setiap kali kita tafakur dengan kejadian Allah, yang kejadian makhluk-makhluk Allah, dia bertambah iman. Tengok, kerana siapa boleh buat? Manusia sehebat mana pun ilmunya, cuba dibuat macam rama-rama tu. Seekor rama-rama. Atau seekor lalat. Atau seekor nyamuk. Ya, nyamuk Allah jadikan dia. Kita tengok nyamuk Zohir, dia macam ada satu je sesungut, pak masuk. Rupanya ada 4 sesungut. Satu untuk dia, dinoksi tu, darah ni boleh minum ke tak ada minum. Dia dinoksi darah. Keluar satu. Satu lagi dia keluar macam pisau bedah dia. Cik pisau bedah dia. Untuk dia bedah. Dia ada proses-proses dia. Kita cuma nampak zap. Kita pun bercerita. Kalau kita tengok betul, proses bagaimana sesungut dia keluar, menakjubkan kerana nyamuk ni Allah sebut dalam Quran. Lalat ni Allah sebut dalam Quran. Ia begitu luar biasa. Dan manusia sehebat mana ilmu dia tak boleh buat pun nyamuk. Seekor nyamuk. Cuba buat, tak boleh. Tak boleh buat pun seekor lalat. Tak boleh buat. Allah cabut dalam Quran suruh buat lalat. Binatang yang paling kita tak pandang. Sebab tak ada dalam zoo ada binatang lalat. Dia pun tak. Kenapa nak Zahir tengok binatang lalat? Ada. Tak payah pergi zoo, kat rumah kita berlambak. Kadang-kadang dia datang kat kita. Tapi Allah suruh kita tengok binatang ini. Allah suruh tengok kejadian ini. Kenapa? Ini sunnah Allah allazi atqana kulla syai'. Apatah lagi proses kiamat. Proses kiamat yang begitu teliti proses. Kenapa Allah jadikan proses ini berperingkat? Supaya manusia terus diberi tempoh bertaubat, berfikir. Oh, dunia ni akan hancur. Supaya fikirlah. Kita fikir hari ni tuan-tuan tak ada tempat dah selamat hari. Dengan banjir, dengan puting-puting, mana tempat selamat? Bagaimana yang tak dibadai dengan banjir, bagaimana tak dibadai dengan puting beliung, dengan gempa bumi. Sehingga sebagaimana Khidir kata, anna laka fi ardikas salam, curug mana lagi bumi kamu selamat, tak ada. Kita sampai peringkat kita akan dapati tak ada tempat selamat kat bumi. Tak ada tempat selamat. Supaya kita tahu kesudahan bumi, kesudahan dunia. Supaya kita tidak jatuh cinta pada dunia ini. Biar jatuh cinta pada akhirat. Sedang kita nak jatuh cinta, bila jatuh cinta pada benda yang kekal. Bukan benda yang bersifat sementara yang akhirnya hancur. Kemudian kata Allah sebab menceritakan kiamat, Allah tutup dengan berkata, innahu khabirum bima taf'alun. Ingat, setiap kiamat ni berlaku, Allah mengetahui apa yang kamu lakukan dahulu di dunia. Proses kiamat ini untuk hisap kamu. Dan Allah tahu apa yang kamu buat. Dan perhatikan setiap apa yang kita buat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah, wahai manusia, takutlah kamu pada Allah. Dan lihatlah apa yang kamu sediakan untuk hari kamu dibangkitkan. Apa benda kamu bawa? Apakah amalan yang kamu bawa pada hari kamu akan dibangkitkan, apa dia? Dan Allah mengetahui setiap yang kamu lakukan. Dan kita kena tanya, kita esok lusa nak balik dah ni. Kita bawa apa? Duit tak boleh bawa. Anak bini kita pun tak boleh bawa. Apa yang kita boleh bawa? Pangkat kita, jawatan kita, sijil-sijil perhargaan semua tak boleh bawa. Kenderaan kita, rumah kita, semua tak boleh bawa. Pengaruh kita, followers kita, likers kita, semua tak boleh bawa. Maka fikir apa yang kita bawa jumpa Allah. Fikirlah. Sebab itu saya katakan setiap benda Allah jadikan proses supaya ruang berfikir itu masih terus ada. Atau kita pun tak mati mendadak macam tu, ada tanda-tanda nak mati. Ubang atas kepala, umur yang tua, sakit datang pada orak, pada sendi, pada sekian, pada sekian. Itu semua tanda. Tapi kita tak nak fikir persiapan untuk kita bertemu dengan Allah. Kita tetap tua, sibuk dengan hobi orang muda. Dah. Kita tua ni tapi dari sudut perangai macam orang muda. Macam tak nak mati lagi. Macam tak fikir mati lagi. Kita dah sakit tapi perangai macam orang sihat lagi. Maksudnya masih belum ingat Allah. Masih belum. Masih belum buat benda yang patut dia buat. Dia masih buat benda-benda yang sia-siakan umur dia, sia-siakan peluang dia,
sia-siakan apa yang Allah berikan pada dia. Kemudian kata Allah, manja abil hasanah. Ini tafsir pada ayat Allah tahu apa yang kamu buat. Manja abil hasanah. Siapa yang dahulu di dunia buat baik, falahu khairun minna. Dia akan mendapat balasan berganda-ganda lebih baik. Tentang betapa pemurah Allah. Kita buat baik sikit je, gandaannya banyak. Cari satu tempat pelaburan, kita labur sikit dapat banyak. Orang kata pelaburan paling baik properties. Paling baik. Sebab itulah bank sanggup bagi pinjaman untuk properties. Bank takkan bagi pinjaman kalau kita nak beli kripto. Ataupun kita nak beli Bitcoin. Atau Bitcoin. Saya nak beli Bitcoin. Bank bagi tak nyata. Bank tak percaya Bitcoin. Bank tak percaya pun kripto. Kita nak pinjam dengan bank nak beli emas. Bank pun tak percaya emas. Bank cuma percaya properties. Dia bangunan, beli tanah, dia percaya dia bagi loan. Kalau tuan-tuan nak loan kata sebab nak beli emas, dia tak percaya walaupun kita kata emas naik mahal tak. Dia properties. Benda tu yang akan kuat. Secara kehadapannya. Nilai tinggi. Sebab kalau ikut, ni kata pakar tanah lah. Saya cuma nakalkan. Setiap hari naik RM100. Properti selama tanah ni setiap hari dia akan naik RM100. Bayangkan naik. Sampai kiamat berapa harga dia? Orang itu cerita bacaan orang bank lah. Bacaan orang melabur. Itu dia orang beli tanah, beli properti, beli sekian-sekian. Dan properti juga cara untuk menjajah negara secara senyap. Siapa nak jajah negara orang, beli properti. Dia menjajah secara senyap. Dia beli tanah, beli. Akhirnya dia sudah menjajah. Itu yang dibuat oleh Portugis waktu dia masuk di Melaka. Dia cuma ambil satu je kedai dekat Melaka untuk cari satu sebab bahawa dia berhak berada di situ. Dan bila dihalang, maka dia berhak mempertahankannya. Akhirnya dijajah Melaka. Ceritanya tentang satu tapak yang diambil. Itu yang dibuat oleh penjajah. Mereka cuba berada beli satu properties. Francis Light buat kat Pulau Pinang. Stanford Raffles buat kat Singapura. Ambil dulu walaupun sewa. And then dia akan miliki. Yang syarikat Borneo, yang syarikat Hindia Timur di Sabah, di Sarawak. James Brooks, geng-geng Brooks di Sarawak. Mereka buat gitu dulu, akhirnya mereka dapat Sarawak. Mereka dapat Sabah, syarikat Hindia Timur. Itu kalau kita mengaji sejarah. Ambil dulu properties ni. Sikit. Baik. Kembali kepada apa yang kita sebut tentang pelaburan tadi. Paling untung property. Tapi Allah nak ajar kita. Paling untung lagi bila kita buat baik. Kita bila buat baik, Allah akan beri gandaan tak terhingga banyak. Kita buat baik sikit je, RM5 Allah gandakan. Paling minimum 700 kali ganda. Sehingga satu gandaan yang tak boleh diberitahu dek banyak. Cari bank tuan-tuan melabur. Paling banyak bank mana? Tabung haji. Makin teruk 3% je. 4%. Public mutual 15%. Bank rakyat 15%. Apa pergi sebut bank-bank yang beri percentage yang tinggi kita melabur. Ada tak bank bagi 30%? Belum ada. Baik, kita pergi pada kad saham pula. Berapa naik? Setiap minit dia naik berapa? Tapi kita juga kena ingat setiap minit pun dia turun teruk. Tu yang saham Glove turun teruk. Saham sekian turun teruk. Saya tak main saham. Cuma cerita macam mana naik turun dia. Semuanya teruk lagi. Ni Allah ajar pelaburan. Allah suruh kita buat satu pelaburan. Kita untung sampai bila-bila. Kerehatan jiwa, kegembiraan, bertambah rezeki dunia. Dan paling penting, pahala akhirat. Pahala yang kita tuai akhirat kelak. Bank paling hebat ialah bank akhirat. Bank ni lah kalau kita simpan, kita benar-benar guna dan gembira. Simpan bank dunia, tengok sajalah angka. Walau duit tu bank ambil. Kita tak perasan semua nak simpan bank. 100 ribu, 200. Bank dah meniaga duit kita ni. Kita duk kerah hari tu je duit kat bank. Tak guna pun. Cuma gembira tengok angka. Senyum. Sampai mati senyum. Yang guna duit siapa? Bank. Melabur sana. Bank untung-untung. Duit kita dia guna. Dia bagilah kita free deposit 1%, 2%. Kita bergembira dengan simpanan yang saya katakan manfaatnya tak banyak kita dapat. Cuma tenangkan sedikit. Kononnya kita akan ada duit pada hari tua. Taklah kita meminta-minta dengan orang. Tenang tu sikit je. Kemudian kita bermati, difaroidkan harta. Anak kita pula buat simpanan bank. Senyum tengok angka. Sama. Sampai habis keturunan kita. Sedangkan simpanan bank akhirat itu lebih menguntungkan. Sebab tu kalau kita tengok geng-geng, sini geng-geng, pakar-pakar pelaburan. Dia kata, bukan saya kata, tuan-tuan marah dia lah. Tak payah nanti tuan-tuan marah, cerita lain. Kemudian kata Allah,
wa hum min faza'i yauma idzin aminun. Dan mereka pula bukan sekadar dapat pahala lebih banyak, nanti pada hari kiamat kelak mereka orang paling aman. Kiamat dengan segala huru-hara manusia berkumpul, dia tenang. Allah beri segala kemuliaan. Yang bersedekah ada payung sedekahnya. Yang buat kebaikan ada penenang, ada cahayanya. Ada penyejuknya, ada penyamannya. Ada pentasnya. Ada tempat VIP. Ada segala kemudahan-kemudahan untuk dia. Siapa? Orang-orang yang hidup di dunia buat baik. Dia akan dapat dua benda. Satu, pahala berganda atas kebaikan dia buat. Yang kedua, dia aman daripada huru-hara kiamat. Aman. Kemudian kata Allah, wa man jaa'a bis-sayyi'ah, tapi siapa yang dulu hidup kat dunia buat jahat. Tak percaya akhirat, tak percaya Allah, tak percaya pada Nabi SAW, maka dia akan buat jahat dalam hidup. Dah buat jahat, fakubbat wujuhuhum finnar, tersembang muka dia dalam neraka. Jatuh tertumus mukanya. Nak tunjuk jatuh paling teruk sekali. Dia kalau macam kita tumbuk orang tu jatuh bong, macam kayu buruk. Tertumus muka dia sampai dia tak boleh protect muka. Sebab manusia macam mana keadaan pun dia akan protect muka dia. Kita pun sebut ayat menjaga air muka. Kita tak sebut menjaga air lutut. Saya Ustaz nak jaga air muka saya. Ustaz jangan sebut banyak sangat, ampun penting bulan ni jaga. Kata orang masjid lain lah. Jaga air muka, maksudnya ni maruah kita. Allah nak tunjuk kat akhirat kelak yang buat jahat tak ada maruah. Kat sini kita ceritalah maruah kita, kita ceritalah tentang kita punya reputasi kita. Tak, sana tak ada. Tersembang muka kamu kerana maruah kamu tak ada di sini. Jangan cerita bab maruah. Kamu berada dalam keadaan paling malu sekali. Yang tak pernah kamu rasakan malu ini di dunia dulu. Tentang benda paling kita paling takut sekali di dunia ialah rasa malu. Sakit tu satu hal. Betul, sakit dengan malu mana kita akan lebih utamakan. Yang mula orang kata tak, saya tak nak sakit, biar malu pun. Tapi sampai mereka dia tahu malu tu lagi lama kesannya berbanding sakit. Sakit tuan-tuan 2 hari je. Lepas tu baik. Sakit garut 2 hari baik, makan udang balik. Sakit. Sakit kecil manis seminggu, lepas tu teh tarik balik. 1 jak minum. Tapi kalau sakit malu, lama tak malu? Malu tu lama. Ada hamba Allah tu, masa dia sekolah rendah, dia kencing dalam kelas. Jadi orang budak-budak main lah, orang sebut nama dia, kencing dalam kelas. Malu dia. Dia pun pindah kat London. Yang cerita betul ni. Pindah London lama, orang pun dah ingat dah lama. Dia pun cakap telur Mak Saleh tau. Tapi ingat balik ni yang kencing dalam kelas dulu kan. Malu balik dia. Lama malu. Dia boleh pergi sampai 20 tahun, 30 tahun. Sakit, lama mana kita sakit? Kadang-kadang dah masuk ICU dah. Ni dah ditidurkan, tak mati-mati lagi. Artinya sakit itu tak lama akhirnya sihat balik. Bagus balik. Yang dulu kata teruk sakit, ICU, lepas tu kita nampak dia laju balik. Baik balik, bagus. Tapi malu ni, kita akan bawa benda ni. Malu sebab anak, malu sebab kita, malu sebab pasangan kita, malu sebab apalah. Benda tu kita akan ingat selalu malu. Jadi setiap kali orang cakap benda yang boleh kita jadi malu, kita pun tak nak kawan dengan dia. Tak nak kawan dengan dia. Kalau dia sebut benda cerita-cerita memalukan kita, kita tak nak kawan dengan dia. Kita akan hijrah tempat lain. Sebab itu Islam ajar kita ni tutup malu orang. Sebab malu ni teruk, kita nak tanggung tu berat. Kalau kita tengok benda-benda yang memalukan orang, tutup, jangan bercakap. Bukan kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullah. Siapa yang tutup aib orang beriman, Allah tutup aib dia. That kerana manusia tak mampu tanggung aib tu lama. Tak mampu. Sebab tu kita jangan sebut benda-benda yang orang jadi malu. Jangan sebutlah lebih-lebih yang berkait dengan maruah agama dia dan sebagainya. Ini antara kita katakan mana keadaan di mana ahli orang yang buat maksiat di hari akhirat kelak ditimpa dengan malu yang bersangatan. Sehingga Allah gambarkan tertumus mukanya dalam neraka. Kata Allah, hal tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu cuma dibalas apa yang kamu buat. Nampak Allah teruknya dia kena sumbat dalam neraka. Yalah, macam kamu buat. Kerana Allah bila hukum dengan keadilan. Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Tuhan tak pernah zalim mana-mana hamba-Nya. Dah kamu buat salah, kamu buat dosa, aku dah ingatkan tentang neraka, tentang jahanam, tentang sekian-sekian. Sehingga berkesudahan kamu tetap buat maksiat, maka tempat kamu dalam neraka. Maka kamu dibalas berdasarkan apa yang kamu buat. Baik selepas cerita
tamat ataupun kita katakan bagaimana kesudah setiap manusia. Nak jadi orang baik ke nak jadi orang celaka? Nak jadi orang bahagia atau nak jadi orang derita? Nak jadi orang yang mulia atau nak jadi orang yang dimalukan akhirat? Semuanya terpulang pada manusia. Lalu Allah kata pada Rasulullah supaya rehat. Biar Rasulullah ada jiwa rehat. Sebab dakwah ni bebannya berat. Berat sebab dia melibatkan hati dan perasaan. Orang berdakwah sebab dia ada sifat sayang. Dia seumpama ayah kepada anak. Dia seumpama orang yang paling menyintai kita. Sebab tu dia nasihat kita. Dia ingatkan kita. Dia beritahu mana salah kita supaya kita betulkan. Maka Nabi SAW orang paling sayang kepada orang beriman. Kepada manusia semuanya. Sebab itu dalam banyak peperangan Nabi suruh pada sahabat elakkan pembunuhan. Biar ruang dakwah masih ada. Bahkan bila ada tawanan perang, Nabi tidak bertindak membunuhnya. Tetapi menawannya, memperdengarkan Islam. Sehingga mereka memeluk Islam. Maka Allah nak suruh Rasulullah rehat. Rehatlah, bebanan dakwah ni berat. Apa kata Allah? Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldah. Sesungguhnya wahai Muhammad, katakanlah pada mereka bahawasanya aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan pemilik negeri haram ini. Yani negeri Makkah Al-Mukarramah. Alladhi haramha, yang Allah Ta'ala telah haramkannya. Yani perkataan haram di sini maksudnya yang Allah memuliakannya. Kita kalau sebut tanah haram, tanah mulia. Bukan tanah haram tak ada geran. Ada orang pergi bila, kita kan kalau kat Mekah, teksi akan kata haram. Kita semua haram lah. Tak ada halal. Haram. Maksudnya tanah yang punya kemuliaan. Istilah haram daripada hormat, ihtiram, sesuatu yang dimuliakan. Hormat. Haram tu maksud sesuatu yang dimuliakan dengan maksud apa? Habis takkan benda ni haram, apakah maksud dimuliakan? Maksud dimuliakan perintah Allah. Kamu kena muliakan perintah Allah yang kata jangan. Sehingga Allah kata ini haram. Muliakan Allah yang kata haram. Maka yang haram ini, ataupun tanah haram yang Allah muliakan. Walau kullu syai', dan Allah yang memiliki setiap yang lainnya. Bukan Allah sekadar memiliki tanah haram ini. Bukan segala-galanya. Aku diperintahkan menyembah Allah. Ini Allah perintahkan Nabi SAW supaya sibukkan diri beribadat. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa umirtu, dan katakan pada mereka wahai Muhammad, wa umirtu, aku juga diperintahkan an aku minal muslimin, untuk aku terus tunduk menyerah diri pada Allah. Wa an, dan katakan juga pada mereka, wa an atluwal Quran, dan untuk aku baca Quran. Seolah-olah gini, orang musyrik Mekah ni, dah kalau kami tak ikut kamu dakwah, kamu nak buat apa? Kata mereka pada Nabi SAW. Dia macam kalau kita berniaga, dah orang semua tak nak beli, awak ni nak niaga macam mana? Semua customer tak nak datang. Kita buka kedai, kita niatkan customer datang, jual barang, jual apa. Tapi customer tak datang, kita buat apa? Temenung lah Ustaz. Tak. Kita bukan temenung. Rasulullah SAW berdakwah. Dan orang tak nak ikut. Rasulullah tak diajak tengok temenung nangis. Tak. Wahai Muhammad, sibukkan diri kamu beribadat. Tunduklah kamu pada Allah. Bacalah Quran. Jadi kalau seolah macam saya katakan kita meniaga barang, dah customer tak ada, buat apa? Baca Quran. Solatlah duha, zikir. Kita memenuhi dengan cara tersebut, maka dia bermanfaat waktu itu. Saat dah pelanggan tak ada, kita termenung, tu menangis seorang. Mana pelanggan tak datang. Kita tak diajar mengisi kekosongan dengan termenung. Kita tetap ada sesuatu kita kena buat. Nabi SAW dah orang Mekah tak nak terima, mau menentangnya, terus mempelekehkan, mempersendakan. Baik bila Rasul duduk baru nak cakap, dah dipelekehkan, baru baca Quran, tepuk tangan kuat-kuat biar jangan dengar. Terus dituduh, lalu dijerit, disebut ni orang gila, ni penyair, ni sekian. Maka apa Rasulullah nak buat pada keadaan respon yang amat negatif? Maka Allah ajar Nabi SAW beribadah. Sembahyang. Terus tunduk diri pada setiap perintah. Dan baca Quran. Ini kesibukan yang juga kita kena buat. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni penat. Seorang ibu, seorang ayah penat didik anak. Kita pun kadang-kadang penat didik masyarakat. Kadang-kadang kita pun penat didik kawan-kawan kita. Nak beritahu ni jangan buat. Kita nak suruh kawan kita baik. Jadi apa pengisian untuk kita? Supaya jiwa kita sentiasa bermotivasi. Sentiasa semangat. Seorang ibu bersemangat terus untuk nasihat anak. Seorang ayah bersemangat terus untuk nasihat anak-anak. Seorang sahabat bersemangat terus untuk nasihat kawan-kawan.
Seorang guru bersemangat terus untuk menasihati murid-muridnya. Macam mana nak buat? Sibukkan dia dengan ibadat, sembahyang, tahajud. Dan ingat, tunduk pada segala hukum Allah. Dan baca Quran. Ini semua motivasi yang kita akan datang balik jumpa mereka dengan aura yang baru. Kekuatan baru. Semangat baru. Orang kalau tengok kita berdakwah nampak energetik atau kita nampak bertenaga, orang pun macam rasa kesang aura dia. Kita dakwah pun lemah semangat. Orang dah tak nak terima ni, kita pula lemah semangat. Mereka pun dah tak peduli lagi. Supaya para pendakwah dan siapa pun sentiasa hidup dengan bersemangat. Macam mana kita nak semangat? Dengan beribadat. Dengan tunduk pada Allah akan segala takdir kita. Tunduk, terimalah. Ini ujian Allah. Ini cuma sementara. Ini sekian, terima. Ini panggil muslimin. Tunduk segala takdir Allah. Ia tetap baik. Kalau hari ini kita tak dapat macam kita nak, dia tetap baik. Kalau hari ini tak dapat macam kita jangkakan, dia tetap baik insya-Allah. Dan sibukkan diri baca Quran. Tentang Quran, hiburan umat Islam, apatah lagi di akhir zaman. Akhir zaman di mana jiwa manusia paling cepat rapuh. Tuan-tuan nak tahu jiwa rapuh macam mana? Nak tahu bagaimana jiwa masyarakat manusia itu rapuh? Kita lihat, banyak tak hiburan? Lagi banyak hiburan, lagi rapuh jiwa manusia. Patah-patah. Sebab tu orang yang cenderung minat hiburan, orang ni hati dia hati tisu. Ini baca novel tebal ni untuk hati tisu tu. Jangan sentuh lebih kurang tu. Dia ni tengok drama bersiri sampai 100 episod. Oh tu jangan tegur lebih kurang tu. Nak tegur kena bagi bunga ros dulu. Tegur kena sekian ni jenis hati tisu ni. Jangan silap cakap. Dia tu ingat lama tu. Orang yang suka dengar lagu siang malam pagi petang. Suka tengok drama tu. Ini semua hati rapuh. Tentang Islam dibina hati kuat. Sahabat-sahabat yang gagah sampai jatuhkan roh dan parsi. Jiwa kuat sebab dia mereka ahli Quran. Salahuddin Al-Ayyubi bagi syarat kepada tenteranya untuk membebaskan Baitul Maqdis. Setelah dipilih 12,000 orang, semua mereka ada dua sifat. Pertama, ahli Quran. Yang kedua, ahli qiyam. Qiyamul lail. Nak kita nak tengok orang tu kuat tak kuat, tengok banyak mana dia baca Quran. Dia kuat, jiwa dia kuat. Dia roh kuat. Dan dia boleh bangun malam. Dia kuat. Dia boleh bangun malam. Ni dalam kuliah pun tidur bayar. Tak kuat. Ni boleh bangun malam. Dia boleh maksudnya kontrol tidur dia. Nak tidur dia boleh bangun, solat. Macam diceritakan Umar Al-Khattab, kekuatan dia kawal tidur. Tidur kena ikut dia. Bukan dia ikut tidur. Itu Umar Al-Khattab. Dia nak bangun pukul apa? Dia boleh bangun. Kita kan kita ikut tidur. Tidur kata tidur, kita pun tidur. Kita tak kuat. Ni Umar Khattab, dia kawal tidur. Al-Imam Al-Haramain kata, kami akan tidur ikut kehendak kami, bukan ikut kehendak tidur. Mana kalau kami kata nak tidur, baru kami tidur. Kalau kami kata tak nak tidur, kami tak akan tidur. Ini kekuatan Imam Haramain, guru pada Imam Al-Ghazali. Ini cerita ulama' mereka kawal pada ni. Jadi kalau kita nak hati kuat tuan-tuan, Quran tu membina hati kuat. Tapi kalau saya kata suka nyanyi, suka lagu, suka drama, suka novel, ini semua hati ada masalah. Hati ni kalau kena ujian sikit, dia punya jatuhnya lama, tak bangun-bangun. Jatuh sikit je, dia tak bangun. Tak boleh nak bangun. Kenapa? Dia rasa musibah tu besar sangat. Padahal musibah tak besar, tapi kita tak kuat. Kata Allah tak pernah jadikan musibah lebih daripada kemampuan kita. Tak pernah. Macam mana pun tuan-tuan duduk dengan orang yang susah, cuba cerita susah awak, kita akan dapati ruang senang lebih banyak. Kerana Allah tak pernah menguji manusia lebih daripada kemampuannya. Dan Allah tak pernah menguji dia lebih banyak daripada nikmat dia. Tuhan tak akan uji manusia dengan ujian lebih banyak daripada nikmat dia. Cuba tuan-tuan cek yang saya cerita, kata saya ada masalah Ustaz dulu. Daripada dulu mak saya tinggalkan saya tinggal. Kemudian suruh dibilang nikmat balik. Tadi awak sebut 10 musibah hidup awak. Sekarang awak sebut nikmat. Ni pada batang tubuh awak pun dah beratus nikmat. Mata, tangan, telinga. Ni otak boleh ingat lagi benda tu. Maknanya otak awak bagus. Otak bagus. Ramai dah orang otaknya nyanyuk. Jadi di sini kita lihat bagaimana Allah Ta'ala tak akan uji manusia. Melainkan perkara yang ringan, mudah. Tapi silap kita, kita tak bersedia dengan ujian dengan kekuatan jiwa. Maka Allah ajar ibadat. Allah ajar kita baca Quran. Faman ihtada, dan siapa yang dapat petunjuk, fa innama yahtadi li nafsi. Dia akan mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Allah nak beritahu, kalau kamu pilih petunjuk, kebaikan itu untuk kamu. Contoh dalam Islam, apa pun yang Islam suruh, kebaikan untuk siapa? Kalaupun kita dengar daripada mulut ustaz kita, tok guru kita, kebaikan untuk siapa? Kita lah.
kebaikannya untuk kita. Kalau kita dapat petunjuk, kebaikan itu untuk kita. Tapi kenapa kita memilih kesesatan daripada petunjuk? Jadi kenapa manusia dia nak pilih sesuatu yang akan memudaratkan dia? Allah kata terima takdir Allah. Itu petunjuk, terima. Tak nak terima juga. Saya payah nak terima yang ni. Kenapa memilih yang kita tak boleh? Yang kita tahu boleh memudaratkan kita. Terima. Kalau kita ditakdirkan macam ni, terima. Belajar terima. Kerana kebaikannya untuk kita juga. Kalau kita tak nak terima, tak dapat pun kebaikan. Saya tak nak terima Ustaz, result periksa tak lulus. Saya tak boleh terima. Habis awak nak marah siapa? Awak nak tumbuk siapa? Awak nak kata apa? Terima. Satu ujian untuk awak. Kerana siapa pun yang kita katakan berjaya, kerana dia pernah gagal. Lagi besar kejayaannya, lagi besar gagalnya dulu. Sebab tu kita katakan antara sebab. Kenapa Nabi SAW kerap menziarahi medan Uhud? Tidak medan-medan perang yang lain. Nabi tak kerap ziarah medan Badar, medan Khandaq, medan Muraisi', medan Tabuk, medan Hunain. Tapi yang Nabi pergi setiap minggu hari kami, Uhud, 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 Uhud. Sebab Rasulullah nak ajar kita belajar daripada kekurangan dan kesalahan. Belajar. Belajar daripada kekalahan kita, maka kita akan menang. Jadi kekalahan itu satu rahmat kalau kita belajar. Kalau kita mengeluh tak jadi rahmat. Allah datangkan kegagalan untuk kita belajar lebih baik. Lebih bagus dalam hidup ini. Maka bila kita sebut orang beriman, bila dilihat semua perintah Allah kebaikan untuk dia. Wa man dhalla, tapi siapa yang pilih kesesatan, faqul innama ana minal munzirin, katakan pada mereka wahai Muhammad, aku cuma beri peringatan, aku tak boleh buat apa-apa. Saya dah nasihat yang baik, tapi awak tak nak ikut, itu terpulang pada awak. Saya cuma beri peringatan. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk cakap macam tu. Katakan pada mereka, dah kamu pilih sesat, maka aku tak boleh buat. Wa qul alhamdulillah, dan katakan juga wahai Muhammad, alhamdulillah atas nikmat kenabian, kerasulan, risalah, atas nikmat keislaman, atas nikmat wahyu. Alhamdulillah. Dan saya katakan kalau kita lihat kekurangan nikmat itu lebih banyak. Bukan sebenarnya kita tak ada alasan pun untuk tidak menyebut alhamdulillah. Walaupun datang musibah kat kita, sekian, kita tak ada alasan pun untuk tidak kata alhamdulillah. Kerana semua benda itu ada kebaikan, alhamdulillah. Saya katakan kita tak dapat benda ni, tak dapat benda tu, tak dapat apa yang kita nak, sebut alhamdulillah juga. Kerana ada nikmat lain yang kita tak sedar. Banyak. Katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah. Sayurikum ayatihi fata'rifunha. Allah pasti akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah sehingga mereka semua akan mengetahuinya. Sehingga kamu semua akan mengetahuinya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Taala tidak pernah lalai dengan apa yang kamu kerjakan. Ayat ini Allah tutup. Nak beritahu kepada semua orang baik, jangan kamu rasa gibah dengan kebaikan yang belum nampak hasil. Kerana Allah tak pernah sia-siakan benda itu. Allah tak pernah lalai untuk beri bahagian kamu. Saya dah buat baik, saya buat itu. Tak nampak pun dia punya feedback yang baik. Sabar. Allah tak pernah lalai bahagian kamu. Yang buat jahat pula, tak ada pun kami kena azab. Tak semayang, tak kena azab. Tak tutup aurat, tak kena azab. Terlibat dengan riba, tak kena azab. Kami hina Islam pun tak kena azab. Tak ada pun. Allah tak pernah lupa bahagian kamu juga. Sampai masanya ada bahagian kamu. Tuhan tak pernah lupa untuk mendatangkan azab. Kerana kesemua kita diberi satu tempoh. Kita tuan-tuan nak dapat gaji pun, macam mana pun kita kerja bagus, gaji dia ada waktu dia. Bila? 25 hari bulan. Misalnya. Bulan ni awal sikit, 18 hari bulan. Bulan depan 25 hari bulan. Macam mana pun kita kerja keras, bos mana gaji? Belum sampai bulan dia. Bos kata nak potong gaji? Belum sampai bulannya juga. Sampai bulan kamu tengoklah kamu kena potong gaji banyak mana. Sebab tak hadir kerja. Sampai nanti kamu akan tengoklah bonus kamu banyak mana. Sebab kamu bagus kerja. Kita buat gaji pun kita faham benda tu. Kita takkan tanya kerja 2 hari, bos mana gaji? Saya dah kerja ni, berpeluh teruk ni. Melainkan kita orang yang bodoh. Kan dah beritahu. Akhir bulan mau dapat gaji. Benda yang sama Allah beritahu. Akhir umur kita kat dunia ni, Allah akan beri balasan. Baik atau buruk. Sabarlah. Belum cukup bulan lagi. Cukup bulan kamu dapat bahagian kamu. Kan itu Allah kata Allah tak pernah lupa apa yang kamu lakukan.
Bagaimana saya kata setiap manusia memang proses kita akan tunggu waktu. Tak ada orang bodoh-bodoh kata ni, awak ni dah mengandung 2 minggu bila nak beranak? Dah belum due lagi. Due dia 9 bulan. Tak boleh beranak sekarang. Orang ni kita nak empuk aku usi ke apa dia? Tak, dia ada masa dia. Kenapa awak suruh beranak sekarang? Dah kalau betul ada anak tu beranaklah sekarang. Tak boleh, dia kena masa dia. Dan kalau betul kiamat, kiamatlah sekarang. Tak boleh, dia ada masa dia. Semua ada masanya. Kalau betul saya ni jahat, Allah akan turunkan azab. Mana azabnya? Tak, sampai masanya. Datanglah. Saat kalau betul saya dah buat baik, mana balasan? Sampai masanya, sabar. Semua orang menunggu. Sebagaimana saya kata, tuan-tuan tunggu gaji bulan, tuan-tuan tunggu sekian. Semua kita, Allah jadikan fitrah kehidupan kita, waktu menunggu. Demikian juga azab Allah. Tunggulah azab Allah. Demikian juga ganjaran. Tunggulah ganjaran. Semua kita bersabar. Dan semua kita sedang menunggu apa yang Allah janjikan. Apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.